Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keadaan untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, dalam video kali ni aku nak sembang pasal bakal owner Arsenal baru, pemilik baru Arsenal lah. Orang kata cakap bakal lah, benda ni tak jadi lagi. Tapi benda ni memang salah satu berita yang paling, orang kata paling panas lah kan. Pisang goreng panas lah yang ada kat dalam dunia bola sepak sekarang ni lah. Daniel Ek, salah seorang billionaire yang ada kat dalam dunia ni, dikatakan berminat untuk beli Arsenal. Jadi siapakah Daniel Ek ni sebenarnya? Jadi Daniel Ek ni, dia adalah CEO kepada syarikat Spotify. Spotify ni, kepada siapa yang tak tahu, adalah syarikat yang menyediakan streaming music. Dia macam kalau kat Malaysia ni, dia ada 3 benda je. Kalau siapa yang pakai iPhone memang terkenal dengan Apple Music. Lepas tu ada Spotify dan juga Joox, Joox. Aku kat sini aku sure punya korang mesti tahu kan apa Spotify ni buat kan. Sebab ramai je orang Malaysia yang langgan Spotify ni. Jadi bila timbulnya nama Daniel Ek ni, mula-mula aku pun tak kenal kan. Siapa yang kenal kan CEO company. Tiba-tiba pula berminat untuk beli Arsenal. Jadi ceritanya Daniel Ek ni, dia berminat untuk beli Arsenal. Startnya, bermulanya daripada game Arsenal lawan Everton, yang mana game tu Arsenal kalah kan 1-0 dengan Everton. Tapi aku tak nak cerita pasal game tu. Aku nak cerita pasal kejadian yang berlaku masa game tu berlangsung lah. So dalam game tu, 3 jam sebelum game tu bermula, 15,000 penyokong Arsenal telah berkumpul dekat Emirates Stadium untuk membuat protes lah terhadap pemilik Arsenal yang sekarang lah, iaitu Stan Kroenke. Diorang nak Stan Kroenke caw atas sebab Kroenke ni telah memalukan Arsenal lah, sebab dia adalah salah satu owner di antara pemilik-pemilik kelab di EPL ni, yang boleh dikatakan Big Six ni, yang terima untuk Arsenal masuk ke ESL, iaitu European Super League lah. 2 minggu lepas kan cerita kecoh pasal European Super League tu. Jadi lepas pada bubarnya European Super League tu, yang bertahan hanya 2 hari, bukan setakat fan Arsenal tapi fan MU dan juga fan Chelsea ada juga buat protes terhadap kelab diorang lah, yang menunjukkan ketidaksetujuan lah untuk kelab-kelab diorang ni masuk ke European Super League. Jadi untuk kes Arsenal ni, masa berlangsungnya protes Kroenke out dekat Emirates Stadium pada sebelum game lawan Everton tu, tiba-tiba ada seorang manusia yang bernama Daniel Ek. Dia telah tweet tau dekat Twitter dia. Dia cakap yang dia berminat untuk beli Arsenal sekiranya Kroenke berminat untuk menjual. Jadi start pada sinilah nama Daniel Ek ni memang dikaitkan dengan Arsenal hari-hari. Tapi sebenarnya siapakah Daniel Ek ni? Kalau nak bandingkan kekayaan dia dengan Kroenke, adakah dia lebih kaya berbanding Kroenke ataupun tak? Jawapan aku adalah tak. Sebab apa? Kalau ikut kepada website daripada Forbes, Kroenke kat dalam dunia ni, dia duduk di tangga 304 orang yang paling kaya kat dalam dunia ni. Tapi Daniel Ek ni boleh dikatakan jauh lah kena tinggal dengan Kroenke ni dari segi kekayaan. Daniel Ek ni dia duduk dalam tangga 622 something macam tu lah. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Daniel Ek ni adalah sebanyak 4 bilion USD. Kalau nak dibandingkan dengan Kroenke tadi, dia ada 8.2 bilion USD. So memang ada jarak lah dari segi kekayaan tu. Tapi kau tahulah Kroenke macam mana, kaya-kaya pun tak hidung masin juga. So bagi aku, kalau kau tanya aku, ini adalah fresh restart lah untuk kelab kalau benda ni terjadi, kalau take over daripada Daniel Ek ni terjadi. Dan aku sangat-sangat setuju untuk Daniel Ek ambil kelab ni, sebab kalau kau tengok kepada tweet-tweet dia, dia memang adalah seorang penyokong Arsenal. Dari dulu lagi dia tengok Arsenal. Dia kata dalam tweet dia, dia tengok Arsenal sejak daripada 1991. Sebab pada masa tu ada satu pemain yang bernama Anders Limpa yang berasal daripada Sweden main untuk Arsenal. Kalau siapa yang tak tahu, Daniel Ek ni dia memang asal daripada Sweden. So dia member dengan Zlatan lah. Lepas tu yang menyebabkan dia punya kekayaan dia tu tak setanding Kroenke adalah, kalau kau tengok kepada bisnes yang dimiliki oleh Daniel Ek ni, dia hanya bergantung kepada company Spotify dia lah. Tapi Kroenke ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada bisnes dari segi hartanah. Lepas tu kalau dalam sukan, macam-macam kelab dari bermacam sukan yang dimiliki oleh Kroenke ni lah. Daripada company dia KSE tu kan, Kroenke Sports and Entertainment. Jadi tak terkejut lah Kroenke ni lebih kaya lah berbanding dengan Daniel Ek ni. Tapi itulah macam aku cakap tadi lah, kaya-kaya pun nak gimana kan kalau owner kau tak hidung masin kan. Sebabnya Kroenke ni dia terlibat dengan Arsenal sejak daripada tahun 2008 tau. Kalau kau tengok daripada Arsenal, tim Arsenal yang sekarang ni, daripada 2008 sampailah 2021 sekarang ni, setiap tahun Arsenal akan alami kejatuhan lah dari segi kedudukan liga, dari segi kualiti dalam squad, semuanya lah.
Semua adalah angkara kelongkir lah bagi aku. Sejak dia ambil ni, bagi aku, kalau kita lah sebagai fans dapat tanya dia apakah sumbangan dia dekat Arsenal, bagi aku memang dia gagap untuk jawab lah. Satu lagi yang aku tak minat dengan cara kelongkir ni adalah kali terakhir dia datang untuk tengok game Arsenal, tak silap aku, adalah pada FA Cup Final pada tahun 2017. Itu last. Sebab ada satu gambar viral yang dia sarungkan medal kemenangan tu dekat Mesut Ozil. Itu last lah aku sebagai penyokong Arsenal nampak batang hidung kelongkir ni datang ke game Arsenal untuk tengok match Arsenal sendiri lah. Aku boleh jamin dengan korang daripada game Newcastle baru ni yang Arsenal menang 2-0, kalau kita boleh jumpa kelongkir, kita tanyakan kelongkir untuk listkan first 11 Arsenal dalam game lawan Newcastle tu, aku boleh jamin kelongkir tu memang struggle untuk jawab soalan ni. Sampai tahap je tu sekali dia sebagai owner memang tak ambil kisah langsung pasal Arsenal ni. So bagi aku benda ni adalah welcome news untuk kita sebagai fan Arsenal, untuk tekan button restart supaya kita boleh start balik pada bawah. Dan juga Daniel Ek ni bagi menguatkan dia punya claim untuk beli Arsenal ni, dia telah berganding bahu dengan 3 pemain legenda Arsenal daripada zaman-zaman Invisible dulu, iaitu Thierry Henry, Dennis Bergkamp dan juga Patrick Vieira. Dan bagi aku ini adalah satu langkah yang bijak daripada Daniel Ek, sebab dia sebagai seorang businessman, pengetahuan dia dalam dunia bola sepak memang agak limited So untuk bawa Thierry Henry, Dennis Bergkamp dan juga Patrick Vieira untuk membantu dia dari segi operasi dalam kelab bola sepak, bagi aku memang sangat membantu, akan membantu dia bila dia dah ambil alih Arsenal nanti. So bila dia dah beli nanti, aku harap identiti Arsenal tu kembali kita nak tengok Arsenal kembali naik. Sebab sejujurnya sekarang ni kita tengok Arsenal ni sebagai sebuah kelab mid table dekat pertengahan liga. Kita memang tak layak untuk main dekat Champions League secara jujur je pendapat aku je kan. Tapi satu je aku nak pesan dekat penyokong-penyokong Arsenal kat luar sana, jangan terlalu excited. Sebab bagi aku perbincangan untuk Daniel Ek mengambil alih daripada kelongkir ni akan mengambil masa yang lama bagi aku. Sebab macam-macam benda nak kena settle dan macam-macam faktor juga untuk ambil kira, macam mana diorang nak deal, macam mana kelongkir nak jual Arsenal, berapa banyak yang diorang akan setuju untuk satu harga. Sebab Arsenal sekarang, kalau ikut kepada Forbes lagi, Arsenal sekarang dikatakan berjumlah 2 bilion 2 bilion pound kan. Yang bagi aku Daniel Ek memang tak ada masalah untuk bayar duit tu kan. Yelah kata pun billionaire memang tak ada masalah Tapi cuma tu je aku nak pesan, cuma jangan terlalu excited. Benda ni akan ambil masa yang lama untuk settle. Tapi cuma aku harap benda ni jadi walaupun lambat ke cepat ke aku tak kisah, asalkan benda ni jadi, asalkan kelongkir memang dah tak terlibat langsung dengan Arsenal, supaya kita boleh kembali ke zaman kegemilangan. Jadi kalau benda ni jadi, aku nak pesan je fan-fan Arsenal kat Malaysia ni, kita dah boleh start langgan Spotify ramai-ramai kan, untuk support kelab sendiri gitu. So aku rasa ulasan aku sampai sini je. Aku harap korang happy dengan berita, aku boleh cakap berita baik kan yang kita boleh dengar ni kan. Sebab season ni adalah satu season yang huru-hara untuk Arsenal, jadi kita pun jangan senyum kan. So aku harap benda ni boleh menjadi satu lembaran baru, satu senyuman untuk kita sebagai fan Arsenal semualah. Dan aku rasa aku punya video sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.